Dalam hadis ni Nabi duk teriak mengenangkan orang perempuan. Apa dia yang Nabi nampak? Sabda Nabi SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya, dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Yang ni hak Nabi dipertunjukkan dalam neraka. Nombor satu, yang tergantung lidahnya. Tuan-tuan, carilah siksaan yang paling buruk dalam dunia ni, tapi tak boleh lawan siksaan dalam neraka. Kita ingat dulu tok kita duk cerita zaman Jepun, bagi minum air sabun sampai buncit pecah perut, Jepun seksa. Dia kata, ustaz tak kena, depa cabut kuku ustaz, hidup-hidup cabut kuku. Ui. Kesudahan daripada siksaan Jepun tu apa? Mai habaq mai. Jepun ambil air sabun, dia bubuh dalam mulut, kemudian ramai-ramai tentera dia mai pijak perut sampai pecah. Teruk ustaz, Allah azab. Selepas pecah tu dia jadi apa abang? Selepas pecah perut dia mati, nak kata apa lagi? Bodohnya ustaz ni. Okey, lepas tu lepas mati dia seksa lagi tak? Tak ada, dah jadi mayat bangkai apa semua tak ada, depa campak buang lah. Oh, kalau macam tu tak teruk, pasal mati. Yang neraka ni tak mati-mati masalah dia. Lepas kau diseksa ni, kau hidup balik, badalnahum juludan ghairaha. Lepas kau dibakar tu, kau akan digantikan dengan kulit yang lain pula. Hidup balik, bakar lagi, hidup balik, bakar lagi. Dalam surah An-Nisa Allah sebut benda ni. Kalau sekadar siksaan dalam dunia, dia siksa kita, kita mati habis-habis ha. Tapi hak dalam neraka ni tak habis-habis. Maka takutlah kepada hak neraka tu lebih pada hak dunia. Tuan-tuan, kita lepas sembahyang doa macam-macam. Ya Allah, murahkanlah rezeki, sihatlah tubuh badan, bagilah temuduga anak aku berjaya, bagilah SPM anak aku terbit 16 hari bulan ni dapat 9A. Ya Allah, hai perkenankanlah, lembutkanlah hati mak mertua aku. Ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku, bagi aku menikah lain, macam-macam. Berapa ramai yang duk doa, ya Allah lapangkanlah kuburku, ya Allah matikanlah aku dalam kebaikan, ya Allah biarkan aku boleh mengucap kalimah la ilaha illallah sebelum aku mati, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, janganlah putuskan doa untuk aku selepas aku mati, ya Allah. Yang banyak kita ada sebut dunia. Padahal dunia ni bila-bila masa boleh pi, akhirat tu nanti. Patutnya minta ke akhirat tu lebih banyak daripada hak dunia ni. Sepatutnya begitu. Baik, yang kedua, dia lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepala dia. Ketiga, pula aku melihat seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya di atas terlipat, mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang, dan minyak tanah dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam mulutnya. Kaki tergantung, diikat ke belakang tangan dia, tenganga mulutnya, dituangkan air yang panas dalam lehernya. Yang keempat, aku melihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya, dengan dua buah dadanya, dan buah zakum dituangkan masuk dalam lehernya. Buah zakum ialah buah kayu yang di dalam neraka yang amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum, nescaya menggelegak segala isi perut mereka, menggelegak otak mereka dan gusi mereka, dan keluarlah lidah apinya daripada mulut mereka itu. Ni buah zakum juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang kelima, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya, dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya.
Yang keenam, dan aku pula melihat seorang perempuan yang tergantung, menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya. Kaki dia dilipat, diikat ke dada, dan ditambak pula daripada dadanya, dia lipat pula ke ubun-ubun kepalanya. Tak tahu kalau gimnastik boleh buat. Kaki lipat ke dada, dah lipat ke dada, lipat lagi gulung sampai ke kepala, dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kala. Keadaannya memakan ia akan dagingnya dan menghirup darahnya. Yang ketujuh, dan aku pula melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya buta tuli, pekak di dalam korongan api neraka, bisu dalam korongan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya, dan segalanya amat busuk, berputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Yang ke-8, aku melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya hingga belakang, daripada segala anggotanya daripada gunting api neraka. Yang keseterusnya, dan aku melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala muka dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Dan aku melihat seorang perempuan yang tergantung, kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai, dan di atasnya ribu-ribu warna daripada azab. Dan aku melihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada mulutnya, dan segala malaikat memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul daripada api neraka. Inilah sebab yang Rasulullah menangis bila dengar cerita Nabi. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi ni pi dekat Nabi, dia kata apa? Hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu, hingga jatuh atas sekalian mereka itu dengan berbagai-bagai seksa. Wahai kekasihku, wahai cahaya mataku, tolonglah khabarkan kepadaku apa salah perempuan-perempuan tadi sampai seksanya dahsyat sangat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang haram memandangnya. Yang pertama, sebab tak tutup aurat. Hari ni ada orang bangga, dia kata walaupun dia tak tutup tapi dia boleh pergi umrah. Ada yang kata memang saya tak tutup tapi hati saya baik. Ada yang dah bertutup buka balik, bila tanya kenapa tak bertutup, sebab saya tak nak jadi hipokrit, saya nak menjadi diri saya yang sebenarnya. Allahu Akbar. Ada yang bertutup kemudian buka, kemudian bertutup buka balik. Kita tanya kenapa buka tudung? Dulu kan dah bertudung, saya jual tudung, saya bisnes online, jadi terpaksalah pakai tudung. Sebenarnya saya tak pakai. Ada yang tanya, kenapa awak tak bertudung? Suami saya pun tak kisah. Awak suami saya ke? Awak suami saya ke? Suami saya pun tak kisah. Ada ustaz yang bila tegur, kenapa kamu menyanyi dalam TikTok? Kenapa kamu hari ni pakai seksi dalam Facebook, menari tergedek, dia marah kat ustaz tu pula. Ustaz ni nak tumpang glamour saya. Ustaz tu hanya nak tumpang populariti saya. Saya tahulah halal dan haram, saya tahulah apa yang saya buat. Itulah jawapan-jawapan yang biasa kita dengar. Yang Nabi ni menangis untuk kita, kita tak menangis untuk diri kita. Pelik oh. Rasulullah menangis untuk kita, takut kita ni kena seksa. Yang kita ni pula tak mau ikut Rasulullah, malah nak menangis untuk diri sendiri pun tidak. Bayangkan tuan-tuan, buruknya perangai kita.
Nabi Muhammad sayang pada kita lebih daripada kita sayang diri kita. Takkan nak selawat pun tak boleh pada orang yang mencintai kita. Takkan salah, takkan jadi bid'ah sambil berselang-seli berselawat ke atas Nabi pada manusia yang sangat cinta pada kita. Apa balasan kita untuk orang yang mencintai kita macam Rasulullah? Salah satunya ialah banyakkan selawat. Hari ni ada ustaz kata pula, apa ni, Abu Bakar pun tak selawat macam ni, mana hang tahu? Apalah tuan-tuan, ambil kisah ni. Yang tak tutup aurat tu, dia nak tempah balak untuk dia, dia tak menangis tuan. Nabi pula pergi menangis untuk dia. Adapun perempuan yang tergantung dengan lidahnya, air panas dituangkan ke dalam lehernya, bahawa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Alhamdulillah ustaz, saya tak pernah menyakiti suami saya. Bagus. Saya hormat suami saya ustaz. Bagus. Saya tak pernah maki suami saya ustaz. Bagus. Saya tak pernah cakap kasar dengan suami saya ustaz. Bagus. Sebab apa? Sebab suami akak belum sebut nak nikah lain. Cuba suami akak cakap abang nak kahwin lain, haram jadah punya lelaki. Cuba suami kata, leha abang cadang nak tambah lagi seorang, nak buka franchise yang baru, binatang punya jantan. Sebab tu jangan cakap kita beriman bila dapat suami beriman. Nak tahu iman kuat tak kuat bagi seorang perempuan, tunggu dia dapat suami dia jahat, baru tahu dia beriman ataupun tidak. Memanglah dia baik, beras ni sampai ke siling punya banyak. Suami beli preping beras ni sampai ke siling, tak payah pakai tangga tukar lampu, naik beras. Duit cukup, makan minum cukup, pakai cukup, semayang berjemaah, puasa berjemaah, Senin Khamis, Quran baca sama-sama. Ya Allah, untungnya aku dapat isteri solehah. Belum soleh lagi, awak belum diuji. Saya untung ustaz dapat suami macam ni ustaz, saya baik sangat, saya solehah ustaz. Nama awak mungkin solehah, tapi awak belum lagi solehah. Sebab apa? Sebab Allah belum tes. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Belum lagi. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apa kamu sangka kamu dah beriman sedangkan kamu belum diuji? Allah tes.